واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah Isyak hari ini, tafsir Surah Al-Mulk, kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi, saya sayangi Saf Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajarah Sniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita serta ahli keluarga kita muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Alhamdulillah, yang saya kasihi seluruh pimpinan Gema Nurul Iman, ahli-ahli Tuan Kuasa, dan warga Nurul Iman, pendengar, penonton yang saya kasihi, dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini dengan izin dan limpah kurnia inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu dan kita nak menyambung tafsir, pembacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat, dan kita masih lagi berada dalam suratul Mulk, surah yang mempunyai banyak fadilat, banyak kebesaran yang ingin kita bincangkan dan bahaskan. Semoga dengan tafsir yang kita baca ini akan menjadi semangat untuk kita terus menjadi hamba Allah yang sentiasa tadabbur. Tadabbur dengan makna kita ini sentiasa buat postmortem dalam kehidupan kita. Tadabbur dengan maksud kita sentiasa ialah muhasabah. Sebab itu tadabbur ini main dari perkataan tadabbara. Perkataan dubur tu kan kita di belakang. Perkataan dubur tu di belakang. Di punggung kita tu di belakang, maknanya kita melihat perkara yang di belakang yang telah pun berlaku, maka kita lihat ke depan untuk kita postmortem, kita nak buat suatu muhasabah. Tetapi muhasabah kehidupan kita ini mesti berpandukan kepada Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, kerana inilah panduan yang paling baik dalam dunia. Tidak ada panduan yang terbaik. Ini sahaja yang kita ada. Ya, kalaulah orang nak memberikan hikmah ataupun sebarang ilmu yang lain pun tetap mesti ada hubung kait dan merujuk kepada panduan Al-Quran juga. Ya, sebab itu kita kena ada jiwa dengan Al-Quranul Karim. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnataini. Kamu tak boleh cemburu, kamu tak boleh jealous melainkan kepada dua orang, dua golongan.
Ya, maknanya dalam kehidupan kita boleh tak jealous, cemburu boleh. Tetapi cemburu dalam beberapa manusia, kategori manusia yang telah disebutkan oleh Nabi SAW berserta sifat mereka, apa yang patut kita cemburukan. Tidak ada yang Nabi minta kita cemburu ini kerana dunia. Tetapi cemburu kerana apa? Yang pertamanya, rajulun atahullahu bil Quran. Ya, seorang lelaki, seorang wanita, seorang individu yang Allah Taala kurniakan kepadanya Al-Quran. Memberikan Al-Quran bukan dengan maksud kita ada Al-Quran di rumah kita walaupun 10 nuskah ataupun ratusan nuskah yang kita letak dalam rumah kita. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan diberikan Al-Quran ini maknanya kita boleh membaca. Maknanya kalau kita kita boleh baca tapi masih lagi merangkak-rangkak, tapi kita melihat kawan kita yang mampu membaca, sahabat kita yang boleh membaca dengan lancar, maka kena timbulkan kecemburuan. Kalau tak ada macam tu, kena usaha bagi jadi cemburu juga. Ataupun kita boleh baca Al-Quran tapi kawan kita dia bukan setakat boleh baca tapi dia boleh faham Al-Quran. Maka kita kena cemburu dengan dia. Bila kita dah mungkin satu tahap kita boleh faham Al-Quran, tetapi kawan kita ini bukan setakat boleh faham, dia boleh beramal dengan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Ini maksudnya al-ghibtah, cemburu, sentiasa kejar, mengejar untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam urusan dunia ya. Kalau dalam urusan dunia kita melihat mereka yang lebih daripada kita, tak akan puas sebenarnya, tak akan puas. Ini suatu perkara yang telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takasur. Kita akan lari, kita akan berterusan mengumpul harta, mengumpul kekayaan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung. Boleh tak ingatkan saya di mana kita berhenti minggu lepas? Ayat ke-8, kullama ulqiya fiha. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Kullama, setiap kali, ulqiya, dilemparkan. Ya, dalam kitab ini disebut tiap-tiap dilontar. Ya, sebab itu saya sebutkan neraka ini banyak dia punya takbir, perkataan yang dia gunakan itu dilontar, dilempar, dicampak, dibelenggu kerana tidak ada yang mahu masuk. Oleh kerana tidak ada yang mahu masuk, maka dimasukkan secara paksa. Maka dilempar. Setiap kali dilemparkan, tiap-tiap dilontar pada dalamnya suatu puak kafir. Ulqiya fiha, ulqiya. Dilempar, dicampak. Ya. Tapi bukan semua ulqiya ini maksudnya dicampak. Ya. Kalau dalam ayat kisah Sayyidatina Maryam alaihassalam, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alqa fil yammi fa'alqihi, menggunakan perkataan yang sama, fa'alqihi fil yammi wa la taqafi wa la tahzani. Betul ya? Dalam surah Maryam, bila kamu bimbang tentang anak kamu takut dibunuh oleh Firaun, ini iman, maka kamu letakkan. Saya tak setuju kita campak dalam ayat ini kerana banyak lagi makna ulqiya ini ataupun alqa, maknanya tidak semuanya campak dengan kasar. Maka ulama mengatakan ada sahaja makna sebagaimana dalam ayat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bila turun daripada Jabal Tursina membawa Al-Quran, membawa alwah, bukan Al-Quran ya, saya silap. Alwah kan, diberikan alwah. Alwah ini lembaran-lembaran tulisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia turun daripada Jabal Tursina, dia mendapati pengikut-pengikutnya yang dia tinggalkan baru sahaja. Ya, baru sahaja mula-mula Allah Ta'ala memerintahkan 30 hari untuk Nabi Musa AS duduk di Jabal Tursina. Tetapi ditambahkan 40 hari. Maka dalam Quran kata sempurnakan 40. Maka dengan sebab itulah 40, angka 40 ni angka yang cukup signifikan dalam agama kita. Ya, nabi-nabi diutuskan, dilantik, rasul-rasul dilantik pada usia 40. Nabi Musa AS 30 tak cukup, Tuhan minta sempurnakan 40. Ya, banyak berkaitan dengan 40. Jadi sebab itu kita diminta untuk berubah. Paling teruk pun jangan sampai selepas usia 40 masih gagal membuat perubahan dalam hidup. Dia khawatiri kita akan kekal dengan tabiat yang sama. Baik. Di sini dicampakkan fiha faujun sa'alahum. Setiap kali dicampakkan puak kafir. Saya di sini ya digunakan perkataan dia panggil kalimah
ni kata kerja dipanggil fi'il. Kita belajar bahasa Arab, kita akan jumpa 3 jenis kata kerja. Yang pertama, kata kerja yang telah berlaku dipanggil fi'il madhi. Fi'il madhi sama ada mabni ma'lum ataupun majhul. Yang keduanya fi'il mudhari'. Yang ketiganya kata kerja suruh. Ya, madhi maknanya yang telah pun berlaku. Mudhari' akan berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Adapun kata kerja suruhan, ya suruhan ini maknanya suruh, ya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sampaikan di sini, perkara ini belum lagi berlaku, tapi Tuhan menggunakan perkataan yang telah berlaku. Ini yang saya nak tekankan di sini. Kata ulama tafsir, ya, ulama dalam balaghah, di dalam bahasa Arab ini ada cabang ilmu yang namanya balaghah, ilmu sastra bahasa Arab. Yang mana para ulama balaghah menyebut, disebut dengan kalimah fi'il yang telah berlaku walaupun perkara ini belum lagi berlaku kerana litahaqquqil wuqu'. Kerana perkara ini pasti akan berlaku. Dialog-dialog yang kita akan baca nanti, dialog di antara penghuni neraka dan juga malaikat yang menjaga neraka, semua ini akan berlaku secara pasti. Sebab itu digunakan fi'il madhi. Kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dicampak, dilemparkan oleh pegawai. Di sini Tok Guru kita, pengarang kitab menggunakan istilah pegawai neraka. Ya, ada malaikat yang menjaga neraka. Kita belajar dulu, malaikat yang menjaga neraka ini namanya Malik. Ada yang mengatakan Zabaniyah. Saya tak pasti Zabaniyah dan Malik ini yang sama ataupun yang berbeza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Cuma ada penjaganya. Bengis. Ya, dalam riwayat menyebut begitu bengis mukanya. Maka bila dia campak, ulqiya fiha fawjun, setiap kali itulah malaikat ini akan bertanya kafir yang dicampak itu. Ini soalan dia. Soalan ini ditanya. Siapa yang tanya? Malaikat pegawai neraka ini akan bertanya kepada musyrikin, kafirin yang dilempar ke dalam neraka. Baik, apa soalannya? Ini pasti berlaku. Ini dialog. Ya. Bila dicampak, maka malaikat ini bertanya, alam ya'tikum nadhir, tiadakah pernah datang akan kamu oleh Rasul yang menakuti kamu daripada azab Allah hari ini, hari yang kamu kenal hari ini. Dahulu di dunia, ada tak Rasul yang datang kepada kamu berikan peringatan apa yang nak jadi hari ini? Ada tak? Ini soalan bukan dia nak tahu. Ya, tak semua soalan tujuannya nak tahu. Kalau dalam Al-Quran banyak Tuhan tanya alam, alam, alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tak tengok ke? Ini bukan, ini soalan. Hal tara. Ini bukan soalan kerana Tuhan nak mengambil tahu. Tuhan Maha tahu. Maka di sini ada soalan yang bertujuan litaubih wazam, kata ulama. Untuk mencela perbuatan itu, nak mengeji, nak menambahkan kesakitan. Sebab itu ditanya di sini, alam ya'tikum nazir. Nazir ini banyak makna. Sebagian ulama mengatakan peringatan. Ya, betul, peringatan di sini disebut peringatan. Azab hari ini tak ada orang yang menakuti. Nazir ini makna peringatan yang menakutkan kamu. Sebab itu Nabi SAW dan para anbiya yang terdahulu sebelum Nabi pun, apa tujuan mereka diutuskan? Basyiran wa nadhira, memberikan berita gembira kepada kita, dan juga nadhira, berikan peringatan apa yang nak jadi ke depan. Maka kita perlu, sebab itu ketakutan kita kepada hari kiamat ini suatu modal yang terbesar dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan soalan ini pada hari yang tidak ada peluang lah. Inilah yang menyakitkan. Ya, soalan apa dia? Alam ya'tikum nadhir. Sebagian ulama mengatakan bahawa makna nazir ini uban. Uban. Sebahagian yang menafsirkan uban. Kerana uban ini, dia adalah peringatan kepada kita. Ya, uban ini peringatan. Sebab itu, dalam kitab fiqh menyebut mencabut uban itu hukumnya makruh. Karahah. Makruh sebab apa? Makruh ada dua kategori. Sama macam haram. Haram zati, yang keduanya haram aridi. Sama macam makruh. Makruh zati, makruh aridi. Makruh zati ini zatnya itu makruh.
Kalau haram zati, zatnya itu jadi haram. Tetapi kalau aridi, maknanya kita boleh nego lagi. Kita masih boleh bincang. Contohnya macam memakan bawang. Nabi SAW kata, sesiapa yang memakan bawang, jangan dekat dengan solat. Jangan masuk dalam solat. Maknanya boleh tak makan bawang? Boleh. Tapi sebelum datang solat, hilangkan bau. Dalam masyarakat kita, orang Melayu kita ni makan petai. Okay? Dia ada bau dia yang kurang menyenangkan. Jadi bukan tak boleh makan. Dia tak makruh pada peringkat awal. Tapi kalaulah kita bawa bau itu masuk dalam solat, mengganggu, inilah yang disebut sebagai makruh. Jadi makruh cabut ubat ini bukan makruh aridi, dia memang makruh zat. Lebih berat daripada makruh aridi. Jadi bukanlah tak boleh cabut ya. Dia tak sampai peringkat haram, cuma dia menjadi tukang ingat kita. Dia menjadi peringatan bagi kita untuk mengingat kematian. Alam ya'tikum nadhir. Malaikat bertanya, tak ada orang peringat kamu ke di dunia dulu apa yang nak jadi hari ini? Baik. Maka menjawablah qalu, nampak tak dia guna fi'il madhi juga. Qalu bala. Qalu, telah berkata kafir-kafir ini menjawab persoalan para malaikat yang tanya tadi. Qalu, mereka berkata bala. Bala ni bukan maksud kalau kita dalam bahasa Inggeris kalau kita cakap, kalau bahasa Melayu ya kan, itu na'am. Dalam bahasa Arab na'am. Dalam bahasa Inggeris yes, kalau tak silap lah. Saya Inggeris minta maaf, tak berapa tak berapa nak ni sangat. Kalau silap tu minta betulkan. Yes lah kan. Tapi ada satu lagi, dia bala ini dia bukan yes. Dia lebih lagi. Kalau dalam bahasa Inggeris tak silap saya of course, macam tu. Sudah pasti ada. Mestilah ada Rasul yang datang mengingatkan kami apa yang nak jadi hari ini. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Oh, ada yang tulis apa nak sebut masih tak reti tu. Indeed ke apa entah. Jadi secara pastinya memang ada bahawa Rasul yang mengingatkan kami dahulu, memberikan nazir peringatan. Tapi apa yang kami lakukan kepada Rasul itu? Apa yang kami buat kepada Rasul yang datang bagi peringatan kepada kami itu? Okey, kita tengok jawapan mereka. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Tapi kami mendustakan Rasul kami itu. Mendustakan kami Rasul kami itu. Kami kata dia tipu, kami kata dia ni pembohong, pembongak, semua cukup. Ya. Kami kata dia menipu kami, apa yang dia dapat semua itu membohong, menipu. Ya. Fakadzabna. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami kata pula, kami cakap pula kepada Rasul kami cakap apa? Ma nazzalallahu min syai'in, apa yang Tuhan berikan daripada sesuatu itu, semuanya itu pembohong. Ma nazzalallahu min syai'in fakadzabna wa qulna ma nazzalallah. Tuhan tak turun pun, tiada turun sesuatu atas seseorang. Maksudnya mereka kata tak, sebenarnya hukum-hukum yang kamu cakap itu, kamu cakap datang dari Tuhan. Tak, bukan Tuhan yang, ini bukan dari Tuhan, ini ciptaan kamu yang mereka-reka. Itu yang maksudnya. Sedangkan para Rasul ini diturunkan cukup kriteria. Yang pertamanya sifat. Ya, dengan akhlaknya, dengan penampilannya, dengan hujahnya, dengan burhan. Burhan ini dengan makna hujah. Tidak hanya dakwah. Dakwah ni maknanya benda tu belum pasti betul. Sebab itu disebut dalam kaedah ad-da'wah yahtaju ila dalil. Pendakwaan perlu kepada dalil. Tapi ini memang dalil. Setiap kali disoal maka Rasulullah menjawab, memberikan bukti segala-galanya. Tapi tetap mereka tidak mahu menerima. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tuhan tak turun apa-apa pun pada kamu, tapi kamu yang menipu kami. Ini disebut dalam istilah sebagai takdzibur rusli. Menipu, maknanya pada mengatakan bahawa Rasul itu menipu. Tidak ada sebarang hukum yang diturunkan, tapi kamu yang menokok tambah, kamu yang mereka-reka sesuatu. Maka apa malaikat kata, in antum illa fi dhalalin kabir. Tiada kamu ini melainkan pada dhalalah. Dalam kitab disebut, yang ada kitab dia tulis perkataan dhalalah, itu perkataan bahasa Arab ya. Dhalalah yang besar, dhalalin kabir. Dhalalah yang besar sekali. Sesat ya, dhalalah ni makna sesat. Sesat yang sangat ketara. Ya, sesat yang sangat ketara. Baik, datang Rasul
tapi tidak mahu ikut. Waqalu, dan mereka mengatakan, mereka menyambung lagi. Ya, orang kafir yang dicampak dalam neraka ini menyambung lagi. Apa kata mereka? Waqalu law kunna nasma'u, kalaulah, alangkah untungnya kalau dulu kami nasma', kami dengar, au na'qil, kami fikir apa yang Rasul cakap. Ya, sebab semua kalam Rasul ini semua boleh dicerna fikir, digarap oleh fikiran. Tidak hanya membawa tidak hanya membawa dakwaan semata-mata, tetapi datang dengan hujah, datang dengan burhan, kemudian datang dengan mukjizat lengkap. Ya, sebab itu para rasul yang terdahulu mereka ada cop kenabian, khatamun nubuwah. Bukan khatam. Ialah khatam ni makna cop kenabian, tanda kenabian. Semuanya berada di tapak tangan. Para anbiya yang terdahulu, dia punya tanda kenabian banyak berada di tapak tangan. Ya, kerana senang nak tunjukkan, nak zahirkan kepada umat mereka, kepada bangsa dan kaum mereka. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berada di tapak tangan, ya. Dia ada di belakang. Tak perlu nak tunjuk sangat top kenabian itu, kerana melihat wajah sahaja sudah memadai. Ini cerita tentang takzibur rusli, puak musyrikin Mekah ni. Kerana apa yang tak cukup sebenarnya dengan Nabi? Kamu nak apa sebenarnya? Apa yang kamu minta dari segi mukjizat, dari segi hujah, penampilan kamu sendiri mengaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu al-amin. Daripada sebelum dilantik menjadi rasul, dengan al-aminnya. Bahkan bila dia bawa Al-Quran, kamu sendiri faham, kamu sendiri yakinan. Dan secara yakinnya kamu tahu bahawa Muhammad ini adalah seorang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Baca tak boleh, tulis pun tak boleh. Jadi banyak sangat bukti yang Tuhan campakkan untuk menzahirkan kenabian dan kerasulan Rasulullah. Bahkan kita tahu bahawa dalam kitab, ahli-ahli kitab jelas bahawa ciri-ciri yang ada pada Muhammad SAW adalah ciri yang sangat jelas, seperti kristal, bahawa ini adalah Rasul akhir zaman. Kerana bila kita dapati contohnya dalam peristiwa Rasulullah SAW pulang daripada Gua Hira dalam keadaan ketar, ya. Maka bila sampai di rumah, Nabi meminta kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha alaiha salam, ya. Saya selalu menyebutkan, dan guru kami juga selalu menyebutkan Khadijah alaiha salam. Sebab apa? Sebab Jibril selalu menyampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah. Dahulu kalau Sayyidina Jibril datang, maka dia akan beritahu, ya Muhammad, kirimkan salam aku pada Khadijah. Kerana Sayyidatina Khadijah ini hebat, ya, wanita yang sangat hebat, berada dengan Nabi ketika Nabi susah, berjuang, memberikan segala apa yang Nabi perlukan, sehingga di akhir hayatnya tak dah waktu sakit pun Sayyidina Khadijah mengungkapkan, sekiranya tulang-tulang aku yang besar boleh dijadikan tombak dan tulang-tulang aku yang kecil boleh dijadikan anak panah, ambillah semua untuk aku berikan kepada Islam. Jadi Rasulullah begitu mengenang Khadijah. Ketika mana balik, Sayyidatina Khadijah tak tanya banyak. Ya, orang dalam keadaan terketak-ketak macam tu, kita jangan tanya banyak. Ini kenapa ni terketak-ketak, buang tebiat ke ni, maksudnya 3 kali Jumaat ni matilah, apa macam-macam. Tapi Khadijah tidak memberikan ucapan yang sedemikian. Dia hanya menunaikan bila Rasulullah kata zammiluni, selimutkan aku. Dari riwayat lain dathiruni, selimutkan aku. Maka ditutup, maka esoknya diselimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya yang tercinta. Kemudian keesokan harinya Sayyidatina Khadijah berjumpa dengan sepupunya kalau tak silap, Waraqah An-Naufal. Waraqah ini di ahli kitab. Cuba lihat balik bagaimana Sayyidatina Khadijah menceritakan apa yang berlaku dengan sekali cerita sahaja. Waraqah tak banyak fikir. Maka Waraqah kata, itulah namus yang datang kepada suami kamu, itu adalah namus. Namus ini nama lain bagi Jibril alaihissalam. Ya. Yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Jadi maknanya apa yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli kitab. Jadi jelas bahawa ini adalah Rasul. Maka dengan sebab itulah disebut dalam kitab ini, waqalu law kunna nasma', kalaulah kami beri peluang kepada telinga kami untuk mendengar
Yang keduanya au naqil, kami bagi peluang kepada hati kami, kepada akal kami untuk kami fikir apa yang Muhammad cuba sampai dulu. Kalau kami buat begitu, ma kunna fi ashabis sa'ir, sudah tentulah kami tidak akan menerima nasib malang masuk ke dalam neraka pada hari ini. Peringatan buat kita dan saya terutama, ya, kita ada peluang hari ini untuk mendengar nasihat manusia, ucapan manusia, Al-Quran dan sebagainya. Cuba kita bagi peluang dalam kehidupan kita untuk meneliti semua ini. Karena inilah punca Nabi SAW kata, kamu takkan sesat. Dengan makna kesesatan ini, kamu takkan susah hati, kamu takkan bimbang, kamu takkan gundah gulana. Rasulullah kata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka kalau kamu pegang Al-Quran dan Sunnah, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Takkan sama sekali. Ya. Saya tadi dalam waktu petang, saya ingat dalam lepas asar, saya ingat tak ada sampai 5, berapa dalam 4-5 jam tadi. Sahabat saya, dia mesej saya, sahabat sekolah rendah, saya tak jumpa dia pun dah 20 tahun lebih dah. Boleh jadi lebih daripada tu. Dia kata, dia nak tanya soalan sikit, apa yang dia patut buat. Kerana dia punya kawan, staff dia, orang staff dia satu pejabat, baru sahaja murtad, keluar daripada Islam. Dia kata, murtad. Senang, dia kata dia tukar kerana dia adalah kekecewaan dalam hidup dia sekian-sekian. Jadi perkara ini boleh berlaku pada bila-bila masa. Kita sepatutnya ada kesedaran. Kesedaran kita ialah bagaimana kita nak menonjolkan Islam sebagaimana yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tak mampu nak tiru sebiji macam Nabi. Bila dia tanya soalan macam tadi, kita nak tahu apa? Dia telah hilang keyakinan kepada Islam. Sebab tu dia boleh convert kepada Kristian, kepada Islam. Dia boleh hilang kepercayaan, hilang, tak ada trust kepada agama. Jadi waktu tu kita hanya boleh menunjukkan dia panggil ad-da'wah bil hal. Ya, bagaimana Nabi SAW melayani mereka yang tak punya akal ataupun tak punya naqil, orang yang tak mampu nak berfikir. Kita hanya melayani, memberikan dia panggil dakwah bil hal ini, pamerkan akhlak kita yang baik. Ya. Apa yang mereka perlukan, takat mana yang mereka perlu, kita cuba penuhi. Ya, maklumat-maklumat agama kita, kerana ini adalah tarikan yang paling penting. Kerana 95% daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW adalah akhlak Islamiyah. Ya, akhlak Islamiyah. Jadi, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ini penyesalan sebenarnya, ayat penyesalan. Diungkapkan oleh ahli neraka. Kita tak nak, ta'udzubillah ini kali, kita tak nak termasuk mereka yang menyesal tapi dah tak ada peluang. Ada orang yang menyesal tapi masih ada peluang. Ya? Tapi dalam kisah ini, dalam ayat ini, menyesal yang tampak dah ke dalam neraka. Ta'udzubillah ini kali, Allah Ta'ala rahmat, suara saya tidak jelas. Suara tak dengar, Ustaz. Yang lain ini dah okey belum ni? Ada suara, Ustaz. Ada tak suara saya? Perlahan sangat. Suara dengar tapi perlahan sangat, Ustaz. Ini masih lagi Jauh. dekat dah ni. Baik, dia okey tak lagi? Suara clear tak? Jelas tak? Clear. Better. Ni okey Suara macam ni better. okey, baik. So saya buang je lah. Okey, saya dekatkan lagi. Okey. Saya ulang balik sikit. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalaulah suatu masa dahulu kami mendengar, ya, nasma' kami mendengar, au na'qil kami berfikir, na'qil dengan makna daripada perkataan akal. Kami beri peluang kepada akal kami untuk berfikir, ma kunna ashabis sa'ir, ma kunna
ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini ayat-ayat penyesalan. Tapi saya sebut tadi penyesalan yang tak boleh buat apa dah. Dia ada penyesalan yang kita masih berpeluang membaiki. Ya, ada peluang sebab penyesalan tersebut kita masih lagi ada harapan untuk baiki. So stop. Yang sekarang ni yang dah hancur, yang tak elok tu kita stop. Kita perlu ada peluang untuk baiki lagi. Tapi ayat ini dah tak ada peluang lagi dah. Kerana mereka telah pun dicampak ke dalam neraka. Sebab itu penyesalan ini ayat penyesalan yang dah tak boleh buat apa-apa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Fa'atarafu bidhanbihim. Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'atarafu, mengiktiraf, mengakui. Ya, iktiraf dengan makna mengakui. So mereka mengakui. Apa yang mereka mengakui? Fa'atarafu bidhanbihim, iaitu mereka mengakui kesalahan mereka. Zam dengan makna salah mereka, dosa mereka. Ya, mereka dah tak boleh buat apa lagi. Yang boleh dilakukan pada ketika ini ialah mengiktiraf kesalahan masing-masing. Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mengaku mereka itu dengan dosa mereka itu. Apa dosa mereka? Dusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhlah bagi ahli neraka daripada jumlah. Suqal li ashabi sa'id. Baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, bahawasa segala mereka yang takut akan Tuhan mereka itu dengan gaib daripada mata manusia, yakni taat mereka itu akan Allah pada ketika sunyi. Allah Subhanahu wa taala maujud. Allah Taala itu wujud, tapi kita tak boleh melihat. Maka sebab itu dalam ayat ini Tuhan sebut mereka takut Tuhan mereka bil ghaib, walaupun mereka tak boleh nampak Tuhan. Dengan maksud di sini ialah mereka takut akan Tuhan mereka dengan gaib daripada mata manusia. Itu maksudnya. Okey, duduk dalam diam-diam, dalam sunyi, dalam rumah, dalam premis sendiri, tak ada siapa tengok, tapi kita mampu lagi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan maksud muraqabah. Kalau kita belajar dalam kitab tasawuf kan, disebut dengan muraqabah. Muraqabah ni sebab itu kita namakan malaikat yang menulis kebaikan kita, mencatat kebaikan sebagai raqib. Raqib ini orang yang memantau. Ya, macam saya di Mesir bila saya exam akan ada dipanggil muraqib. Muraqib ini orang yang menjaga, yang memantau. Jadi muraqabah ini kita sentiasa rasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, walaupun tempat sunyi di mana pun. Sebagaimana pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar, kalau tak silap, Sayyidina Umar datang kepada seorang budak yang mengembala kambing, yang menjaga kambing, minta boleh tak jualkan seekor sahaja kambing kepada aku. Maka dia kata ini bukan kambing milik aku. Maka dia kata kalaulah kamu jualkan seekor, takkanlah tuan kamu nak perasan. Ya, seekor saja pun masih banyak lagi yang lain. Jawapannya bagaimana? Ini dipanggil muraqabah. Muraqabah ni walaupun sunyi, walaupun tak sedar, walaupun dia rasa orang tak tahu, jawapannya mudah. Dia kata kalau dah tak tahu pun, sekalipun dia kata khalifah tak tahu, Umar tak tahu pun, tetapi Tuhan Umar tahu. Dia kata walaupun tak ada siapa tahu, tapi Tuhan tahu, Allah menampak. Ini sebenarnya iman yang sebenarnya kita nak macam tu. Senantiasa kita dalam urusan duit kita, dalam urusan harta, dalam urusan apa jua kerja kita tahu bahawa kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah, muraqabah, musyahadah. Ya. Begitu juga Tuhan, kita rasa Tuhan nampak kita, memantau kita, dan juga kita ini buat satu-satu benda, satu-satu ketaatan sebagaimana kita sedang melihat Tuhan. Ya. Anta'budallah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah sebagaimana kamu melihat dia. Kalaulah kamu tak melihat dia pun, dia melihat kamu. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik, bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala, walaupun dalam keadaan sunyi, gaib daripada pandangan manusia, apa yang Tuhan nak bagi pada mereka? Ya, bagi mereka itu ampunan dan pahala. Ampunan dan pahala yang besar, iaitu syurga Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selepas itu, ya, Tuhan, kalau kita perasan tadi, dia ada bahagian sampailah fa'darafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Okey. Tuhan selalu guna penceritaan dalam Al-Quran ini bila Tuhan mulakan dengan orang yang musyrik, orang yang kufur, orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Tuhan akan datang balik mereka-mereka yang akan mendapat rahmat Allah, supaya kita ini sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Jadi bila dia cerita tentang musyrikin, orang yang kafir yang dicampakkan dalam neraka, sekarang Tuhan nak cerita orang yang takut dengan Allah. Mula daripada mana? Mula daripada innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun dia berada hilang daripada pandangan manusia. Allah Ta'ala bagi pada dia ialah lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun. Allah Ta'ala berikan mereka, pada orang yang macam ni keampunan dan ajrun, pahala yang sangat besar. Ya, kerana apa? Kerana takut. Ini yang saya sebut sebagai muraqabah. Ini Allah Ta'ala nak sebut balik orang-orang yang soleh di kalangan hamba dia, ya, yang akan diberikan rahmat, peluang, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jiwa takut pada Tuhan ini sangat mahal. Dan jiwa inilah yang pernah membuatkan seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Ma'iz. Saya tak pasti saya pernah cerita lagi pada tuan-tuan sekalian. Sayyidina Ma'iz ni, dia pergi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zanaitu, tahirni, aku telah berzina, sucikan aku. Jadi jiwa ini, jiwa datang daripada jiwa mana? Datang daripada jiwa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memadai. Dia balik, dia rasa, kalau aku minta ampun, Rasulullah sendiri mengesyorkan dia balik ke rumah, minta je ampun. Ya, duduk di dalam rumah, seorang-seorang diri pun minta taubat, tangislah kesalahan kamu dan saya Tuhan akan ampunkan kamu. Ya, dan memang dalam fiqh sendiri sunat kita tak serah diri untuk dihukum. Memadai dengan kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pasti Tuhan ampun. Dengan penyesalan kita, dengan azam kita tak nak buat lagi. Tetapi Sayyidina Ma'iz, dia rasa takut sangat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut dengan al-khasyah. Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu tinggi. Dia rasa tak memadai dengan taubatnya, tetapi dia masih ditambah dengan hukuman. Maka dengan sebab itu Tuhan berikan keampunan kepada Sayyidina Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu bila Sayyidina Ma'iz mati direjam, sampai mati direjam. Kerana dia ini muhsan, dia telah pun berkahwin. Selepas daripada wafat, meninggalnya Sayyidina Ma'iz, masih lagi terdengar bunyi cakap-cakap yang menceritakan Sayyidina Ma'iz ini berzina selepas daripada dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW melarang perbuatan itu. Maka kata Nabi SAW, tutuplah mulut kamu, jangan bercakap lagi tentang Ma'iz, kerana pahala taubatnya itu, pahala penyesalannya itu jika dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka semua penduduk Madinah boleh masuk syurga. Ini kita nak kena ada, ini pengajaran besar dalam kehidupan kita. Yang pertamanya jiwa takutnya itu. Yang keduanya kita apabila mendengar tentang keaiban manusia, maka kita kena ada baik sangka bahawa dia telah melaksanakan taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menekankan pada kita supaya kita berhati-hati jangan melemparkan tuduhan ataupun kata-kata yang tak baik kepada seseorang yang walaupun dia melakukan kesalahan tersebut. Apatah lagi kita tak tahu dia buat ke tak, lagilah bahaya. Ini dia kalau dia buat pun, kita kena baik sangka dia telah melakukan taubat. Sekiranya dia melakukan taubat, kita masih lagi bercakap tentang perkara yang dia buat, tetapi dia dah bertaubat, kita tak tahu. Maka kata ulama bahawa kita ini akan diuji ataupun akan diberikan kesalahan yang sama, keaiban yang sama, perlakuan buruk tersebut sebelum daripada dia mati. Sebelum dia mati, dia akan rasa juga sebagaimana dikata dekat orang. Ya, sebab itu kita tak payah kata ke orang, sebenarnya nak ajak supaya kita jangan melemparkan tuduhan ataupun melemparkan bukan tuduhan, ucapan ataupun kata-kata yang tak elok. Kita risau dan khawatir sekalipun dia melakukan perbuatan tersebut,
tetapi dia telah pun bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak tekankan di sini ialah khasyah. Takut ni, sebab itu layaklah bagi mereka yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ialah keampunan pada Allah. Cuba lihat balik dalam hadis Nabi SAW yang begitu panjang berkenaan dengan seorang hamba yang melakukan perbuatan yang jahat. Tiba-tiba dia asalnya taat, baik, bagus akhlaknya, ya, tetapi dia tergelincir melakukan dosa. Kemudian dia bertaubat kerana menyesal. Bila menyesal, Allah Ta'ala kata apa? Aku menerima taubatnya. Kerana apa? Dia mengetahui aku siapa dan dia siapa. Maknanya jiwanya takut. Sebab itu dia tahu kata itu adalah Tuhan aku tak layak buat dosa, maka aku mesti taubat. Tiba-tiba selang selepas itu, dia melakukan pula kejahatan, kemaksiatan. Maka dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Tuhan sebut perkara yang sama. Aku menerima taubatnya kerana dia tahu aku siapa dan dia siapa. Dia adalah hamba dan aku adalah Tuhannya. Jadi ini jiwa yang takut bagi al-khasyah. Sebab itu layaklah bagi mereka yang mendapat yang ada khasyah, takut pada Allah Ta'ala ini, Tuhan bagi pahala yang besar dan juga syurga. Baik, ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Baik, wa asirru qawlakum. Ini kisah tentang puak musyrikin Makkah, puak kafirun. Mereka ini merancang sesuatu yang tak elok dengan Nabi untuk Nabi SAW. Maka bila mereka berkumpul dengan ahli mesyuarat mereka, duduk ramai-ramai, berbincang sesuatu yang tak elok tentang Rasulullah SAW ataupun bercakap sesuatu yang tak elok tentang Nabi SAW, maka bila mereka bercakap akan ada peringatan, ada seorang dari kalangan mereka akan ingatkan. Salah seorang daripada mereka akan cakap, kamu jangan cakap kuat-kuat sangat. Ya, kamu jangan cakap kuat-kuat sangat. Kita bincang ni kena cakap secara sir. Jangan terlalu jaharkan. Jahar ni maknanya terlalu kuat. Kerana apa? Kalau kita cakap kuat sangat, nanti Tuhan Muhammad dengar. Oh, maknanya dia yakin bahawa Rasulullah ada Tuhan. Bahawa mereka tahu kata wujud itu, Tuhan itu wujud. Tetapi mereka tidak memahami tentang konsep ketuhanan. Yang mana mereka menyandarkan pada Tuhan itu kelemahan dan kekurangan. Iaitu kalau kita cakap kuat, nanti Tuhan Muhammad dengar. Kalau kita cakap slow, Tuhan Muhammad tak dengar. Maka inilah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Tuhan bagi tahu kepada Rasulullah, katakan pada mereka, wa asirru qawlakum. Kalaulah mereka cakap secara perlahan pun, awi jaharu bih, ataupun secara kuat sekalipun, bahkan Allah Ta'ala kata, innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu alimun, sangat tahu, sangat-sangat tahu, sangat-sangat alim, bizatis sudur, apa yang ada dalam hati kamu. Jadi ada yang dalam hati pun tahu, tambah cakap slow. Pun lagi-lagilah Tuhan tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah ketahui oleh Tuhan yang menjadi akan percakapan kamu itu? Percakapan kamu itu, kamu bila kamu cakap begitu. Bila kamu bercakap begitu, kamu cakap, kalau kita cakap perlahan, Tuhan Muhammad tak tahu, tak dengar. Sedangkan mereka lupa bahawa percakapan mereka itu sendiri dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah Tuhan yang cipta, bagaimana Tuhan tak tahu? Ya. Tuhan yang cipta suara kamu, Tuhan yang cipta kemampuan kamu boleh bercakap. Tiba-tiba kamu cakap, kamu sebut, kalau kita cakap slow, perlahan, Tuhan Muhammad takkan dengar. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, ala ya'lamu man khalaqa. Tiadakah ketahui oleh Tuhan yang menjadi akan percakapan kamu itu? Sir ni secara perlahan, dan jahar, dan secara terang-terangan. Wa huwal latiful khabir. Dan ialah Tuhan yang amat kasih sayang dengan hambanya, lagi amat ketahui dengan percakapan dan perbuatan mereka itu. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Tuhan tahu. Apa yang nak jadi ke depan, semua Tuhan tahu. Bahkan sebahagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang nak jadi. Jadi
Fahaman mereka tentang Tuhan itu sangat tersasar dan salah. Ya, sebab itu mereka sanggup merancang secara skill ya apa yang akan mereka laksanakan, apa yang mereka akan lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sambung lagi ayat seterusnya, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan, ialah Tuhan yang telah menjadi bagi kamu bumi menurut bagi kehendak. Okey, bumi ini Allah Ta'ala ciptakan memang untuk manusia. Dan apa sahaja isi bumi pun untuk manusia. Ya, maka dengan sebab itu Tok Guru kita disebut di sini, dengan bumi kamu nak buat kampung, silakan. Ya, kamu nak buat kampung. Di sini dia kata bendang. Bendang ni sawah ya, sawah. Kamu nak buat sawah, kamu nak buat dusun, kamu nak buat jalan, kamu nak buat bumbung. Buyung lah, bukan bumbung. Siapa yang ada kitab buyung? Bukan bubung ya, buyung, letak titik 2 pada bar yang kedua tu. Buyung, untuk letakkan air. Buyung ni kita letakkan air. Kemudian periuk, rumah dan sebagainya dapat diperbuat dengan bumi, tanah atau batu. Kandungan kepada bumi kita ini ada tanah, ada batu dan sebagainya, ada petrol, macam-macam. Itu makna zalulan. Zalulan dengan makna tazallul. Tazallul ini merendah diri, maknanya bumi ni seolah-olah menyerah diri. Gunalah aku, apa yang kamu nak guna, gunakan. Ya, maka kita pun menggunakan bumi dengan sepenuh kegunaan. Ya, kita runtuhkan bukit untuk dapatkan batu untuk buat rumah, dengan kita gali tanah, macam-macam kita ambil sumber hasil bumi ini. Itu makna bumi tazallul. Dan memang Allah Ta'ala ciptakan semua untuk manusia. Haiwan pun Tuhan cipta untuk manusia, tumbuh-tumbuhan pun Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Kita ini semua diciptakan untuk kamu. Sebab itu kita bila nak menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa Tuhan berikan kepada kita bersama dengan tanggungjawab, dan kita akan ditanya apa yang kita dapat. Kita akan dihisap. Banyak mana kamu terima, banyak kesediaan kamu untuk menerima nikmat, kamu dah terima nikmat, kita akan disoal semula. Ya, disoal balik. Disoal semula lah. Dah kamu terima kan? Nikmat mata, nikmat mulut, nikmat duit, nikmat pangkat, nikmat kedudukan. Hari ni orang nak pangkat, nak kedudukan, nak duit. Bila kamu nak, Tuhan bagi. Bila bagi, Tuhan tak beri secara percuma. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Kamu sangka aku cipta kamu, aku buat kamu, rezeki kamu semua secara sia-sia, kamu nak boleh guna, kamu nak lupa aku? Ikut suka? Tidak, ya. Sebab itu orang yang kurang mendapat nikmat, sebenarnya kita tak boleh hukum bahawa Tuhan tak sayang dia. Dan banyaknya nikmat seseorang yang dia dapat, tidak juga boleh kita hukum bahawa Tuhan menyayangi dia. Sebab itu mesti dilihat dalam dua dimensi, dunia dan juga akhirat. Kalau kita hanya melihat dunia, maka kita akan dapati ramainya orang yang malang, ramainya orang yang tak nasib baik, maka kita gagal melihat rahmat dan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam dua dimensi, iaitu dunia dan juga akhirat. Bayangkan ada orang yang Tuhan ambil penglihatan dia. Ada yang Tuhan buat cacat dia di dunia ini. Ada yang Tuhan buat dia miskin di dunia ini. Tapi sebenarnya hisab dia di akhirat mudah. Ya, mudahlah. Tentang kalau orang yang Tuhan berikan pekak pada dia. Maka pekak dia tadi, nikmat telinga itu, kalau dia hidup 70 tahun, 80 tahun tidak akan disoal lagi. Skip terus. Bayangkan kalau kita di dunia ini, kita melihat mereka malang. Kita kesian pada mereka. Ya, nanti di akhirat mereka pula kesian dengan kita. Kenapa? Kerana soal jawab kita panjang, mereka pendek sahaja. Ataupun mungkin mereka tidak dihisab. Jadi dengan sebab itu, nikmat dia datang, tidak datang hanya semata-mata datang, tetapi dia datang bersama dengan komitmen kita, kesediaan kita untuk memproses segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia jadi kebajikan, jadi ketaatan. Ini tugas besar kita. Sebab itu manusia dihidupkan di atas muka bumi ini bukan hanya tujuan ibadat sahaja. Walaupun sebagai ayat di antara tujuan kita diciptakan ialah, yang pertamanya ialah ibadah, yang kedua imarah, yang ketiga tazkiyah. Tazkiyah, penyucian diri. Kena sucikan diri supaya amalan kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun imarah, menghidupkan bumi ini. Ibadat ya, sebagaimana yang kita faham, iaitu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sanggup terima, ya, maka kita tak boleh
Kalau tak sanggup terima, maka jangan meminta. Dan kalau kita dapat, kita kena bagi kat orang. Dan kita tak sanggup. Kalau sanggup menerima, maka kita kena bersedia untuk disoal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana dia tak boleh menyimpan duit lebih. Ada je tetap dibelanjakan kerana dia tak sanggup untuk, katanya dia tak sanggup untuk menerima untuk menghadap soalan Allah Subhanahu wa taala tentang hisab Allah Taala yang begitu detail di hari kiamat nanti tentang nikmat yang dia dapat. Jadi ini sambungan kepada khasyah tadi sebenarnya. Ya, kepada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bumi itu, ya, bumi ini dia memang tazallul, dia memberikan apa sahaja yang kita perlu. Maka Tuhan kata gunalah. Dengan bumi, apa lagi? Kamu boleh buat macam-macam. Kemudian kamu boleh, Tuhan sambung lagi, famshu fi manakibiha. Kamu berjalanlah atas muka bumi ini. Famshu, jalanlah. Famshu fi manakibiha. Kemudian wakulu mir rizqih. Makanlah dari rezeki yang aku anugerahkan. Makan. Kalau ada duit, makanlah yang sedap-sedap. Jangan kedekut. Jamu anak, jamu isteri, jamu keluarga. Orang kedekut ini orang yang rugi sebenarnya. Kerana apa? Kerana dia mengumpulkan harta tapi dia tak nak keluarkan dalam keadaan dia tak tahu bila dia nak mati. Ada orang yang kumpul banyak siang, pagi, petang, siang, malam, tapi kedekut nak keluarkan. Ya. Tiba-tiba Tuhan ambil nyawa dia. Habis. Semua jadi faraid. Bila dia mati, isteri dia jadi milik orang lain. Isteri dia kahwin lain. Kemudian rumah yang dia buat dulu, isteri dia duduk. Bila isteri dia kahwin lain, isteri dia bawa lelaki tu masuk rumah tu juga. Habis harta kita semua orang guna. Silat-silat kereta yang kita beli dulu pun, suami dia yang guna juga. Bawa naik kereta, dia bawa kereta kita, bawa bekas isteri kita naik kereta kita. Kemudian lalu pula depan kubur kita, dia tekan horn pula depan kubur kita. Jadi ini orang yang malang ni antaranya ialah orang yang kedekut. Yang mana dia rasa dia tak tahu nak mati bila, tapi dia mengumpulkan harta pagi, petang, siang dan malam. Sebab itu, makanlah yang sedap-sedap. Tuhan minta kita makan sedap-sedap. Kerana sebahagian daripada penzahiran kesyukuran ialah kita merasai nikmat. Makan yang sedap, pakai yang baik-baik. Bahkan dalam hadis, dalam Adabul Mufrad pun ada rumah yang besar kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma, jangan sampai perkara itu menyerap ke dalam jiwa kita. Itu sahaja. Apa yang saya nak sebut ialah famshu fi manakibiha, makanlah yang sedap-sedap kan. Tapi Tuhan minta kita ini mengambil peringatan. Apa yang kamu dapat, pastikan kamu faham dan sedar. Wa ilaihin nusyur. Apa makna wa ilaihin nusyur? Dan kepadanya jua berhambur kamu daripada rezeki, berhambur kamu daripada kubur kamu bagi balasan syurga atau neraka. Satu masa nikmat yang kamu dapat semua ini, makanan yang sedap-sedap, bumi yang telah kamu proses, kamu buat rumah, kamu macam-macam, ya, maka kamu akan dihadapkan semula kepada aku. Wa ilaihin nusyur. Nusyur ni maknanya berhamburan. Kita akan terbit daripada kubur masing-masing pada hari kiamat nanti dalam keadaan berhamburan. Manusia daripada Nabi Adam AS sampailah penghujung manusia, kita pun tak tahu bila nak kiamat. Semua yang dibangkit dia macam berhamburan, ya, macam ulat kecil-kecil, ramai sangat. Maka sebab itu Tok Guru Bid'ah dalam Quran kata wa ilaihin nusyur. Kamu akan berhamburan seperti itu. Ramai kamu akan keluar tanpa baju, walaupun sahalat pakaian tak ada di badan kamu. Ya, tak ada, semua tak ada nak perhati dah. Aku pun tak ada nak perhati kamu, kamu pun tak ada nak perhati aku dah. Kerana pada hari tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhi, kamu semua pakat sibuk masing-masing. Bahkan ada yang lari daripada anak, lari daripada ayah, lari daripada anak, suami lari daripada isteri. Ya, sehingga akan ditimbang amalan, menyebabkan amalan yang banyak, yang dosa itu lebih daripada dosa, daripada pahala. Tapi tak banyak, sikit saja. Maka Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia untuk cari amalan daripada anak dia, kalau boleh ambil sikit, supaya memberatkan timbangan kamu ni. Kerana tak banyak pun, sikit saja kamu boleh masuk syurga. Dia cari isteri dia pun tak bagi. Dia cari anak dia pun tak bagi.
datanglah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat sugul, maka Allah Subhanahu wa taala kata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. InsyaAllah kita semua ini masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penutup kepada ayat ini, kita baca ayat ini yang terakhir pada malam ini, kalau dah 8.30, kita bukan dah 10.30, kita akan sambung baca suratul Mulk. Ialah kita kena sedar bahawa apa sahaja nikmat yang kita dapat, kaya setara mana ataupun miskin setahap mana, itu tidak penting. Tetapi sejauh mana kesedaran kita bahawa nikmat yang kita dapat ini, kita akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan tanya kita. Ya, Tuhan akan hisap kita, Tuhan akan soal kita balik. Ya. Maka dengan sebab itu kita nak kena belanjakan banyak harta kita di jalan Allah supaya tak banyak soalan yang kita perlu yang perlu kita hadap di mahsyar nanti. Ya. Jadi saya berhenti pada ayat wa ilaihin nusyur. Dan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita sambung pada a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya, saya minta yang ada kitab minta tolong tanda, ataupun yang ada Quran pun minta tolong tanda ayat tersebut. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita sama-sama membaca suratul Al-Mulk, suratul Mulk, mengakhiri majlis kita, di kelas kita ataupun pertemuan kita pada malam ini. Ya. Masing-masing ada Al-Quran di tangannya. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Azim. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu lagi dan kita tangguhkan majlis kita, kelas kita, halaqah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.